أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-2 daripada bulan Jumadil Akhir 1445 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama saya mohon maaf sebab kuliah kita hari itu start bulan 9. Lepas itu bulan 10 tak ada, bulan 11 tak ada, 2 bulan. Mai pula bulan 12. No. Jadi minta maaf banyak-banyak lah, no, tak upaya. Tak apalah, insya-Allah kita cuba try tengoklah sehingga selesai kitab kita ni. Yang mudah-mudahan banyak manfaat, walaupun kitab ni kecil tapi besar manfaat yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita, kitab 50 Gaya Hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, susunan Ustaz Muhammad Al-Haqni bis Salihin. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fi darini amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ni menghimpunkan hampir 279 ataupun 280 hadis Nabi SAW yang menceritakan ataupun yang mengkisahkan berkaitan dengan kehidupan kita. Yang mana dalam kitab ini dihimpunkan 50 sudut kehidupan manusia dan dibawakan hadis-hadis Nabi SAW mencerita tentang bagaimana sunnah baginda dalam urusan hidup tersebut. Macam mana cara hidup baginda dalam bab kehidupan ni. Macam mana cara Nabi, cara yang diajar oleh Islam dalam satu-satu urusan kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran sama-sama daripada kitab ni, insya-Allah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, siapa yang ada kitab boleh tak buka balik muka surat daftar isi. Muka surat mukadimah tu saya rasa dah baca dah. Kan? Mukadimah kita dah baca hari tu. Hari ni kita nak tengok sikit daftar isi secara ringkas-ringkas lah sebelum kita baca bab 1. Pasal nak bagi nampak gambaran. Kitab ni bicara tentang apa. Saya sebut dah 4 bulan lepas, 3 bulan lepas. Hari ni kita ulang sikit lah. Baik. Kitab kita ni, untuk maklumat ayah-ayah ibu sekalian, dia pecah kepada 10 bahagian besar. 10 bahagian besar dalam kehidupan kita. Dan dalam 10 tu dia pecah pula dalam bab-bab yang kecil-kecil. Cuba kita tengok ringkas-ringkas ya. Tengok Ustaz, depan sekali ni, muka daftar isi tu. Kita tengok nombor 1 sekali, bahagian yang pertama yang akan kita mengaji hari ni, permulaan dia hari ni. Kita akan tengok tentang tajuk senang beraktivitas. Senang beraktivitas ni maksud kampung kita macam ni lah. Macam mana sunnah Nabi dalam kehidupan seharian. Sunnah baginda dalam kehidupan seharian ni macam mana. Macam mana cara hidup baginda sehari-hari ni secara umum. Yang tu akan kita mengaji sikit dalam bab ni. Boleh tak? Dalam tu kita mengajilah aktiviti yang baik, hidup seimbang. Seimbang tu maksud dia seimbang dunia dan akhirat. Rupanya Islam ajar kita hidup atas dunia ni, akhirat kena ambil, dunia pun kena ambil. Kan? Ada orang dia pulun dunia je, akhirat tak peduli, tak boleh. Tak boleh. Ada orang dia pulun akhirat dia, dunia tak mau langsung. Ni tak dunia, ni dunia, ni dunia, ni dunia. Sedangkan dunia ni mazra'atul akhirah, dia ladang akhirat.
Maknanya apa yang kita tanam kat sini, yang tu kita nak kutip di akhirat. Jadi akhirat kena ambil, dunia kena ambil lah. Awak yang senyap apa ya? Boleh faham tak tu? Cuma nanti kita bincanglah ni, sebuah hal apa semua kita bincanglah. Baik, selesai. Habis selesai bahagian yang pertama, kita akan tengok bahagian yang kedua, memelihara ibadah khassah dan sunat. Siapa yang ada kitab, apa betul itu ayat tu? Dia bukan sunnah, dia sunat. Nah, memelihara ibadah khusus dan juga ibadah-ibadah sunat. Jumpa tak? Potong tu khassah tu, tulis itu sunat. Tulis saja sunat. Kalau sunnah lawan dia bid'ah, kalau sunat lawan dia makruh. Okay, ibadah sunat. Dalam bab ibadat ni lah bab yang paling panjang sekali dalam kitab kita ni. Yang mana dalam bahagian kedua ni, jumpa kan? Dalam bahagian kedua ni kita akan mengaji, tengok tajuk dia no, tajuk nombor 3 bab wudu, nombor 4 bab sembahyang fardu 5 waktu, bab kelima sembahyang jemaah, sembahyang di masjid, sembahyang di rumah, bab yang keenam sembahyang sunat, bukan sunnah tu, sembahyang sunat dan sembahyang duha. Kita tengok. Kemudian yang ketujuh, solat dan doa tengah malam. Bab ke-8, bab doa minta pada Allah dan zikir. Maksudnya bab doa dan zikir. Nanti kita akan mengaji. Kemudian yang ke-9, kita akan mengaji sikit tentang adat dalam kehidupan kita. Benda biasalah hidup kita, tapi kalau kena cara jadi ibadat. Dalam hidup kita ni ada benda yang bersifat ibadat, yang bersifat tauqih. Tauqih ni maksud dia, dalam bab ibadat ni, ada ibadat dalam hidup kita ni yang memang Tuhan bagi seketui macam tu. Turun seketui macam tu. Semayang, subuh, 2 rakaat. 2 rakaat tu tak boleh hijaz. Apa puasa, zakat, dia semua dah ada seketui amalan tu. Boleh faham tak tu? Selesai. Tapi dalam hidup kita ni, ada benda-benda adat, benda biasa kita duk buat. Kita bangun tidur, kita makan, kita pergi kerja, kita buat. Ada banyak benda yang biasa kita buat dalam hidup ni. Tapi bila kena dengan cara, jadi ibadat. Sila. Kita ada. Boleh faham tak bahasa saya tu? Termasuk juga isu tidur. Ada satu pepatah Arab bunyi, saja share lah. Ada satu kalam orang Arab bunyi, Al-mar'u kama tanam kadzalika tamut. Manusia ni, macam mana cara kebiasaan dia tidur, macam itulah nanti dia mati. Faham tak bahasa tu? Manusia ni, macam mana cara kebiasaan dia tidur malam-malam tu, macam itulah nanti cara dia mati. Maksud mudah dia Ustaz? Ya sila. Kita ni bagi terus kan? Bagi terus Ada orang wakaf itu kan? Ambil terus. Tulis siap. Tulis. Jangan tak tulis nak. Kira kalau mengaji, kalau nanti saya akan suruh banyak tulis dalam kitab tu. Memang hak perbetul, hak makna kena perbetul, hak ayat kena perbetul, hak point kena tulis ya. Tapi saya minta tolong satu boleh? Abang saya sialah sebelum nak bahas bab tidur saat ni. Imam Abu Hanifah pesan, kalau nak tulis ingat 2 benda. Ingat nah, buh dalam kepala ni, nak catik dalam kitab ni, kitab lain pun ingat 2 benda. Yang pertama, tulis bagi besar. Tulis bagi besar. Bukan besar tu maksud dia A tu semuka, bukan. Maksud dia tulis tu bagi besar. Yang kedua, tulis bagi cantik. 2 tu ya. Tulis bagi besar, tulis bagi cantik. Pasal apa nak kena buat dua-dua Ustaz? Kita kena ingat, ibu-ibu, ayah, adik-adik yang mengaji hari ni kena ingat, buh dalam kepala. Aku cantik ni bukan untuk aku seorang. Niat. Tulis tu niat, aku cantik ni bukan untuk aku seorang. Mana tahu kita tak ada nanti, anak kita jumpa buku tu dalam bilik kita. Dia ambil, dia buka, ada catatan. Segak kita tulis. Tulis besar. Mereka baca, mereka dapat. Jadi ingatlah, cantik tu bukan cantik untuk kita seorang lah. Cantik ni untuk keluarga sekali, untuk anak cucu. Jadi tulis bagi besar, tulis bagi segak. Boleh? Other question? Ada soalan? Tak ada lagi no? Alright. Baik. Balik bab tidur tadi. Lupa nak ulas sikit lah. Rupanya tidur ni, macam mana kebiasaan manusia tu tidur dalam kehidupan seharian dia, macam itulah, tu gambaran nanti dia nak mati macam mana. Kalau dia tidur dalam keadaan, tidur dia Ustaz, setiap malam nak tidur, minta ampun pada Allah. Tidur dia Ustaz, dia maafkan semua orang. Dia tidur Ustaz, adalah wirid bacaan dia Ustaz. Dia tidur dalam keadaan ada adab dia, ambil wuduk dan sebagainya. Kehidupan nak tidur dia tu macam tu.
InsyaAllah nanti dia mati gitu. Awak yang senyap tu. Faham tak maksud saya tu? No? Habis itu Ustaz, kalau dia tidur Ustaz, dalam keadaan dia nak tidur, dia buat persiapan bagi elok, dia maafkan siapa hak buat panggil huduh kat dia, ataupun kalau dia ada buat panggil huduh kat siapa-siapa, dia minta maaf kat suami, kat apa, nak tidur minta maaf, contoh. Kemudian Ustaz, kalau ada hutang-hutang pun niat nak bayar esok, kalau bangun esok nak usaha bayar, dia hidup, nak tidur dia tu cantik. InsyaAllah nanti dia mati je tu. Pasal an-naumu syaqiqul maut, tidur ni dia adik-beradik mati. Jadi gambaran nak mati tu, tengok gambaran nak tidur. Boleh. Selesai. Tapi kalau orang tu nak tidur, dia tak fikir apa Ustaz. Nak tidur dalam keadaan marah. Sedia-sedia Ustaz. Maki-maki orang, kata orang, kutuk orang, tidur. Contoh. Tidur dalam keadaan tak maafkan orang Ustaz. Tidur dalam keadaan engkau suka, rasa nak lena-lena. Takut-takut nanti sampai satu masa dia mati pun macam tu. Sebab tu kena bagi, cara tu kena bagi kena. Jelah. Tak tahu lah, no comment lah. Tidur tak tengok insek lena, tengok insek lena. Sebab tu cara tidur tu nak kena bagi kena tu. Boleh. Kama tastaiqith, macam mana pula cara orang tu bangun daripada tidur. Kadzalika tub'ats. Macam itulah nanti gambaran dia bangkit pada mahsyar. Cara bangun tidur pun main peranan. Kita bangun tidur mula-mula sekali buat apa? Kalau celak-celak mata, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Celak-celak mata tu sebut nama Allah. Celak-celak mata tu fikir apa? Aku nak sembahyang subuh ni aku nak masuk sembahyang lu. Apa pun kira ibadat lu, apa pun tunai tanggungjawab pada Tuhan dulu. Orang yang bangkit dalam keadaan macam tu, insya-Allah nanti dia bangkit pada mahsyar, insya-Allah mudah-mudahan macam tu. Lepas tu cara tidur, cara bangun tidur kenapa betul tu? Saya mengajar tajuk ni lu. Ada orang perli saya, dia kata Ustaz, ngajak apa tajuk macam ni Ustaz? Kita mengaji ni nak cerita buat negara Ustaz oi. Ni kita nak cerita buat negara. Ni duk mengaji apa benda-benda kecil macam ni. Ya dengar-dengar tu panas telinga. Saya kata kat dia, bang, dalam Imam Malik radhiyallahu ta'ala, Imam Malik cukup marah bila ada orang suka mempelekehkan apa yang ada dalam ajaran agama kita. Imam Malik mengatakan tidak ada perkara kecil dalam agama. Maksudnya apa yang mari pada Nabi, walaupun nampak benda itu kecil pada pandangan manusia, tapi dia mai pada agama, dia benda besar. Hak bab negara tu pun besar, hak bab ni pun besar, termasuk langkah bilik yang masuk ke kiri. Pun benda tu besar sebab dia mari pada agama. Dia kata, alah benda ni kecil ya, kita cara besar ni. Orang ni orang yang tidak beradab dengan ilmu. Ada soalan? Boleh ke no? Lepas tu kita mengaji nak jaga bab-bab macam ni. No? Boleh tak minta renjak main depan sikit boleh? Dengar ada 2,000 lagi nak main ni. Tak apalah kita mengaji pelan-pelan. InsyaAllah. Kemudian bab ke-10 kita akan mengaji bab makan, minum. Yang ni pun banyak ni. Nanti kita mengajilah. Kemudian bab ke-11 bab menguap, bersin. Nampak ni semua bab ibadat ya. Kan? Buka surat belakang, tajuk ke-12, bab taubat, baca Quran, puasa sunat, sedekah, haji umrah. Yang tu bab ibadat dia akan kita mengaji. Bahagian ketiga, kita akan mengaji tentang bab memelihara kebersihan dan penampilan diri. Ini kita nak mengaji sikit, bab ibadat selesai. Bab ibadat habis. Duk bagi jarang-jarang sikit, apa? Bagi selesa. Yang penting selesa. No? Sejuk. Oh. Baik. Bila habis bahagian ibadat, bahagian kedua bahagian ibadat selesai, kita akan mengaji bahagian ketiga, yang ni cerita tentang bab kebersihan. Cerita bab adab bersuci, bab mandi. Mandi tu mandi wajib nah. Cerita bab mandi wajib. Rupanya ibu-ibu kena ambil perhatian noh. Orang lelaki-lelaki mandi wajib 3 sebab je tau. 3 sebab je. Tapi orang perempuan mandi wajib 6. Patut orang perempuan kena ambil berat lagi isu ni. Orang lelaki 3 Baru ni saya mengajak tajuk ni, timbul isu, rupanya banyak orang perempuan tak perasan. Contoh simple lah. Dia, ibu-ibu dah selesai dah tajuk ni. Saya rasa selesai. Saya rasa tak sangkut kot masalah ni.
Dia mai haid 7 hari. Okey, mai haid. Kemudian haid dia berhenti pukul 5 pagi. Pukul 4 pagi, 5 pagi. Sebelum subuh berhenti. Tapi masa tu mana ada siapa nak bangun pergi mandi apa, tak ada. Jadi dia tidur macam biasa sampai pagi subuh. Dia bangun pagi subuh, dia mandi. Dia sembahyang subuh. Betul? Tapi dia tak perasan. Dia kering tu dalam waktu isyak. Pukul 4 pagi tu masih isyak. Dia kering waktu isyak. Jadi dia kena sembahyang subuh. Dia kena qada isyak. Dia kena qada maghrib sekali. Tapi nak buat jenah tak tahu. Awak yang senyap nampak ke? Yang ni tanggungjawab siapa Ustaz? Yang pertama tanggungjawab orang perempuan tu kena tahu. Yang kedua tanggungjawab kita sebagai suami ya. Oh sudah. Hak lama-lama nak buat macam mana Ustaz? Sebab tu kalau boleh, kalau balik lagi, kalau siapa yang rasa Ustaz saya rasa ada Ustaz. Kalau ada, nombor satu sekali agak-agak. Berapa kali aku jadi macam ni. Agak-agak lah. Memang kita tak tahu nombor tepat siapa pun tak tahu dah. Tapi agak-agak berapa kali. Asal-asal dalam 6 kali, 7 kali ada kot jenis waktu pagi tu. Okey, kalau ada 6-7 kali, ganti balik 6-7 kali tu. Cukup. Tapi kena set dulu. Berapa kali agak-agak. Agak-agak lah. Sebab kita takkan dapat nombor yang tepat. Ustaz saya rasa 200 kali. 200 kali, 200 kali lah aku ulang kali. Dulu-dulu lah kan. Ya. Tapi dia sebulan sekali ya lalu kan. Tapi kalau contoh bersalin 2 bulan dah tak ada haid, selesai lah. Tu pun bukan haid sentiasa kering sebelum subuh. Jadi tak boleh nak kita nak kata banyak tahun kot dah. Agak-agak lah. Kalau kering waktu subuh, kalau dah kering Ustaz, saya kering pukul 8 pagi. 8 pagi qada subuh ya. Selesai. Isyak maghrib pun tak payah. Kering waktu zuhur, mayang zuhur. Kering waktu asar, saya kering pukul 6 petang Ustaz okey. Lepas tu mandi, mayang asar, qada zuhur. Pasal asar dengan zuhur kira satu waktu. Maghrib isyak dikira satu waktu. Awak nampak macam susah hati. Nampak ke? Tak apa, nanti. Ni mukadimah. Nanti. Banyak sangat. Tak apa, kita pelan-pelan. Pelan-pelan, kita mengaji pelan-pelan. No? Kalau nak lebih lanjut, ustaz kita ada. Baru balik Mesir. Baru balik bila? Mari. Minggu lepas. Boleh ni. Baik. Habis bahagian yang ketiga, bahagian kebersihan. Yang ni mula nak naik syok dah. Kita nak tengok pula macam mana pula ajaran Islam, macam mana pula sunnah Nabi SAW dalam isu menguruskan rumah tangga. Ada Ustaz? Ya, dalam bab urusan rumah tangga, dalam bab kehidupan rumah tangga ni pun, Islam mari kat kita ni, Islam bagi siap-siap cara. Macam mana nak manage rumah tangga kamu. Kamu akan ada pasangan, macam mana nak urus pasangan. Ikut cara hak Islam matang, ada. Kamu ada anak, ya, macam mana nak urus anak cara Islam, ada. Kamu ada mak bapak, ada. Macam mana nak urus mak bapak cara Islam. Kamu ada adik-beradik lain? Ada. Macam mana nak urus mereka cara Islam matang? Ada? Ada. Itu yang saya ulang dalam mukadimah hari itu. Tuhan turun, minta maaf, Allah Ta'ala cipta kita atas muka bumi ni. Dia suruh kita ikut dia. Tuhan suruh kita ni manusia ikut Tuhan. Bukan ikut suka. Sebab tu kita nak urus hidup ni, kita tak boleh ikut suka kita. Ada binatang, urus binatang, kena ikut cara Tuhan atur, tak boleh ikut suka kita. Kita ada tumbuhan, duk tanam tumbuhan, ada tumbuhan keliling kita. Nak urus tumbuhan pun kena ikut macam mana hak Tuhan atur, tak boleh ikut suka kita. Ibu-ibu ada suami, kena urus suami ikut cara yang Tuhan atur. Bukan boleh urus suami ikut suka kita. Asal nak merajuk, asal nak marah, asal nak maki. Tak boleh. Tak boleh, dia ada peraturan. Kita ada anak, urus anak kena ikut cara yang Tuhan atur. Bukan boleh ikut suka kita. Tak boleh. Urus siapa pun kena ikut cara yang Tuhan atur. Dia tak boleh ikut suka. Jadi pemimpin kena atur rakyat ikut cara Tuhan atur. Ikut cara yang Tuhan bagi. Bukan boleh ikut suka. Asal nak bagi. Asal tak bagi sudah. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Kena faham tu. Dalam kepala tu. Kita hidup kena ikut Tuhan.
Baik, selesai. Bahagian yang kelima, yang ni kita akan mengaji bab memberi contoh. Maknanya hidup kena jadi orang bagus. Saja share lah. Ibu-ibu, ayah pernah dengar tak? Orang tua-tua dulu ajak. Duduk depan orang, jaga kelaku. Kelaku ni kena jaga. Perangai ni kena jaga. Jangan duk buat huduh depan orang. Kalau bahasa kampung saya sebut, jangan duk buat mangkak. Duduk dengan orang, jangan duk buat mangkak. Faham tak? Ya. Orang lah, dia ayat dia lain. Ayat dia apa? Kita jangan hipokrit. Kita kena tunjuk true color kita. Tak usah duk berlakon depan orang. Kita depan orang jangan duk berlakon. Tunjuk diri kita macam mana. Dia. Padahal nanti kita mengaji. Rupanya duduk depan orang. Kita ni kena berlakon jadi bagus tau. Walaupun kita ni tak bagus. Kita pun tahu kita tak bagus. Tapi depan orang, kita kena jadi bagus. Dah Ustaz, saya bukan orang baik Ustaz. Betul. Tapi bila duduk dengan manusia, kita nak kena buat bagus kat orang. Kita tak boleh tunjuk mangkak kita. Tak boleh. Contoh macam ni lah. Jangan marah orang lelaki. No? Kita jenis isap rokok. Contoh. Tapi kalau ada orang, kalau boleh rokok tu simpan Ustaz. Siapa tak isap rokok? Ada orang. Tak boleh. Rupanya kena macam tu. Dia bukan boleh depan orang, biar orang apa, orang tahu aku usap rokok, ya betul. Tak boleh. Awak nampak macam tak setuju. Ada Ustaz tu. Habis tu nak tak mana pesanan baginda? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nanti kita bincang tajuk tu. No? Selesai. Kemudian mari bahagian yang keenam. Yang ni kita nak mengaji sikit lah. Macam mana sunnah baginda, macam mana ajaran Islam dalam bab jaga hati dan lidah. Yang ni kita mengaji bab iri hati, bab syukur, bab jangan marah, bab cakap bagi elok. 34 tu. Tidak ribah. Maksudnya jangan mengumpat yang mata kat orang. Kemudian tidak berdusta. Maksudnya jangan cakap bohong. Yang ni saya sebut dah 3 bulan lepas. Antara benda yang paling cepat kerak rezeki, mohong. Mohong ni cukup kuat. Dia kerak rezeki. Sebab itu kalau nak rezeki dimurahkan, nombor satu sekali, jangan bohong. Buang dia jauh bohong. Rupanya bohong ni dia kerak rezeki. Anak nak pergi temu duga. Abang ada, anak pergi temu duga kan? Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan. Kita tak kita pesannya ni kan? Hampir muduga tu jangan duk betul kan. Nampak? Pesanan kita. Jangan duk betul kan. Betul tak dapat lah. Nampak? Kita pesan dia suruh bohong. Jangan betul. Maksudnya jangan jujur kan. Mohong lah sikit. Kita duk ajak suruh bohong. Mohong rezeki kena kuat. Dia jangan bohong. Bahasa kampung kita macam ni. Rupanya rezeki ni dia paling pantang tok nenek dia dengan pembohong. Dia cukup tak mau dengan pembohong. Sebab tu jangan bohong. Pas ada duit dah nak pergi market. Ada abang 50. Memang ada 50 tu. Okey, cakap. Ada 50 orang. Okey. Pas nak pergi market ada duit dah. Tak ada abang. Padahal dalam tu ada 200. Kan bohong. Cakap pergi betul lah. Any question? Ya? Bohong sunat. Dia kata bohong sunat tu Ustaz. Bohong yang dibolehkan. Bohong yang dibolehkan dua sebab ya. Yang pertama, nak mendamaikan dua yang berkelahi. Nak mendamaikan dua yang berkelahi. Satu. Jadi hak temu duga tu nak damaikan dua yang berkelahi ke? Tak. Hai tak Ustaz, suami tanya nak pergi market tu mendamaikan dua yang berkelahi ke? Tak. Yang kedua, nak elakkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita cakap betul, mudarat jauh lebih besar. Hak tu je boleh bohong. Hak lain tak boleh. Nampak cara ni macam. Alright, tak apa hati kita baca pelan-pelan. Tajuk yang ketujuh. Habis tajuk tu kita akan mengaji bab. Ni bab berjiran sikit lah. Adab kita dengan masyarakat. Bab silaturahim. Bab menghadiri undangan. Menghadiri undangan tu bab kenuri tau. Tajuk 36 tu.
Tu kita ngaji bab kenuri. Nanti kita mengajilah kenuri kahwin, kenuri macam mana cara kenuri. Orang panggil makan kenuri kena pi ke tak. Kalau dia panggil hantar WhatsApp saja kita nak kena pi ke tak. Kalau dia panggil umum kat masjid surau saja kita nak kena pi tak. Kalau pi tak boleh makan nak buat macam mana. Semua tu ada step-step dah. Nanti kita bincang satu-satu. Tajuk 37, hormat pada saudara. Tajuk 38, tengok orang sakit. 39, menghormati tetamu. Ini yang saya sebut hari tu kan. Kita kalau ramai rumah kita, apa yang kita nak kena buat. Yang ni nanti kita mengaji. Saya akan bagi satu-satu ni. Ada semua. Kitab saya ni ada belakang tulisan tu. Simpan siap-siap. Nanti kita bagi. Tajuk ke-8, kita akan mengaji tentang bab berinteraksi dengan tetangga. Ni cerita bab jiran. Nanti mengajilah bab jalan, bab tutup jalan, bab tutup longkang lah. Apa mau nanti kita mengaji tajuk ni. Tajuk ke-9, yang ni sebagai pemimpin. Apa yang perlu kita buat? Antaranya golongan yang perlu kita ambil perhatian adalah anak yatim dan juga fakir miskin. Bab ni paling syok kalau bagi saya lah. Pasal dalam ni dia ada cerita tentang bab kena tolong janda. Dipanggil armalah. Armalah ni maksudnya orang perempuan yang kematian suami. Rupanya orang perempuan yang kematian suami, Islam suruh kita ambil berat. Ambil berat. Dia panggil armalah. Ambil berat tu bukan suruh pergi menikah ni, silap faham. Bukan suruh pergi menikah. Maksud ambil berat ni macam ni. Cuba bayang tepi rumah kita ada mak long tu, umur 80. Pak long, suami dia meninggal dah. Tinggal mak long tu. Kita kalau boleh dah tahu ada mak long tu tepi rumah, duduk seorang. Kali sekali habis, mak long. Saya nak pergi market sama gagah ni. Mak long nak apa? Saya nak tolong beli. Dia kata tak apa, lok ada hari apa semua. Dah lah kalau mak long nak apa-apa ke abang kan. Dia kata kalau ada bawai mah yang boleh. Dah lah saya kong dah. Yang kata mak long tu pun. Dah ada contoh lah tu contoh kan. Maklum awak rumah maklum gelap ya tengok 2 hari dah tengok gelap. Lampu terbakar. Tak ada siapa nak main tukar. Tak apa maklum, lagi saya suruh anak saya main tukar. Contoh macam tu lah. Itu kata ambil berat. Rupanya orang yang ambil berat pada golongan manusia yang macam ni, rupanya Nabi kata pahala dia sama dengan orang yang berjuang siang hari, beribadat malam hari. Besar pahala dia. Awak yang senyap. Boleh no? Nanti kita mengaji tajuk ni. Syok tajuk ni. Kemudian bahagian yang terakhir, kita akan mengaji tentang adab secara umum. Kita akan mengaji sikitlah bab sebar salam, bab kenal karakter. Macam mana nak kenal perangai orang munafik. Macam mana nak kenal perangai orang fasik. Macam mana nak kenal perangai orang kapiak. Rupanya daripada perangai mereka sendiri. Sebab tu nanti kita mengaji, kita tengok satu-satu. Kemudian 47, adab bertamu, adab pergi rumah orang. Yang ni pun kena ambil perhatian kak. Ibu-ibu ada duduk pergi rumah orang buat macam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan rumah tanya, salam, siapa dia tu? Kita kata, ni orang ni. Ada? Kalau kata ada, saya rasa kita boleh tukar dah kot. Bila tuan rumah tanya, ni siapa tu? Abang nama. Abang. Ni Kak Nak ni. Kak Nak mana? Kak Nak Bang Li. Kak Nak. Tunggu Ustaz. Abang nama. Dia kata, ni orang ni. Memanglah api tu orang. Saya pun tahu. Punya kena abang. Jawab telefon. Sahabat-sahabat jawab telefon. Kita telefon. Assalamualaikum. Kawan kita nu jawab. Waalaikumsalam. Kawan kita jawab. Kawan kita nu tanya. Siapa dia tu ni? Kita kalau boleh. Abang nama. Abang nama. Mak ni mak ni. Oh mak. Abang nama. Jangan buat macam ni lah. Jangan buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa dia ni? Teka. Ada ke? Ada dalam ni. Ada seorang sahabat. Sayyidina Qaladah bin Hanbal. Tak silap saya. Masuk rumah Nabi. Dia pergi rumah Nabi SAW. Minta maaf. Sayyidina Jarir. Pergi rumah Nabi SAW. Ketuk. Nabi tanya. Man. Siapa? Dia kata, ana, saya. Baginda SAW daripada dalam rumah ya baginda sebut, ana, ka'annahu karihahu. Nabi kata, saya, seolah-olah baginda tidak menyukainya. Maksudnya, saya tu siapa? Kita dah sebut, siapa dia? Ni orang ni. Haram lah, bukan haram. Tapi tu adab yang perlu kita ubah. Abang nama. Termasuk telefon, abang nama. Baik.
Tajuk 48, hak ni kita akan mengaji adab dalam majlis. Hak ni jenis pergi tempat berhimpun lah. Tajuk ni syok. Pasal ni kita akan mengaji hak isu orang duk main masuk, suka duduk tepi pintu. Hak ni tak apalah. Ruang kosong punya banyak dia duduk tepi pintu. Semayang masjid, semayang Jumaat duduk tepi pintu. Parking kereta. Hak ni okey lah, hak ni okey. Parking kereta pun ruang kosong banyak dah. Duduk parking tempat orang nak keluar. Ni contoh orang yang tidak tahu disiplin. Itu kita ngaji. Syok tajuk ni. Kan? Kemudian 49, tajuk tidak berkhalwat, jaga pandangan mata. Oh, hak ni orang lelaki kena seketul-seketul. Nah, dan inilah gambaran kitab yang akan kita belajar. Mudah-mudahan ada manfaat sama-sama. Baik. Ni nak berhenti ke apa ni? 10. Mula ke 9, ke 10 boleh kan? Ngaji apa banyak-banyak. Baik, cuba kita tengok bahagian yang pertama. Senang beraktivitas. Siapa yang ada kitab dekat senang beraktivitas tu, tulis itu kehidupan seharian baginda SAW secara umum. Tulis tajuk tu. Maknanya dekat tajuk senang beraktivitas tu, tajuk tu maksud kampung, maksud bahasa kita ni macam mana kehidupan seharian baginda SAW secara umum. Kita nak tengok hak tu secara umum macam mana. Baik, cuba kita tengok. Tengok, tulis no. Okey. Saya mengajak kita ni, saya takkan baca detail-detail ulama A kata apa, ulama B kata apa. Saya tak mau bagi panjang-panjang. Cuma saya nak cara kita mengaji di sini simple ya. Kita mengaji hadis, ambil sikit kefahaman hadis, lepas tu kita nak tulis kat tepi dekat buku tu, tulis apa yang perlu kita buat. Itu saja. Apa yang kita nak ambil daripada hadis ini, itu saja, bagi mudah ngaji. Nak mengaji dalam-dalam hak ni jumpa tutup guru lah. Baik, tajuk yang pertama, melakukan aktiviti yang baik, maksudnya melakukan amalan yang baik. Hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Tu yang dalam kurungan tu bacaan dia muttafaqun alaihi. Baca dia macam tu. Kan? Mim tafaqah tu maksud muttafaqun alaihi. Bacaan dia macam tu. Baik. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan bahawasanya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu kerana dunia, dunia itu apa? Harta atau kemegahan dunia, atau kerana seorang wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Baik, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu maksud muttafaqun alaih. Baik, saya tak mau bincang panjang lah. Amirul Mukminin Abu Hafsin pun dia jadi panjang. Kalau nak berkenal itu boleh, nanti ada masa kita berkenal lah. Baik, hadis yang pertama ni untuk maklumat ayah ibu sekalian adalah hadis yang banyak digunakan oleh para ulama. Ulama banyak tulis hadis ini di awal-awal kitab mereka. Kebanyakan ulama macam itulah. Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi pun buat. Imam Nawawi pun ada dalam kitab. Hadis 40 pun kitab ni, hadis yang pertama. Hadis ni cantik sebenarnya tau. Hadis ni menyatakan, cara ringkaslah, Nabi kata bahawasanya segala amal perbuatan tergantung kepada niat. Apa saja amalan yang kita buat atas muka bumi, amalan itu dikira sebagai amalan dalam syariat agama kita ni. Apa saja yang kita buat atas muka bumi ini dikira sebagai a'mali syar'iyah, amalan yang diterima oleh Tuhan. Dia bergantung pada niat. Macam mana naklah? Ibu-ibu semayang, tunggu terbalik, contoh simple. Kau ni semayang, kau ni semayang. Dua-dua tunggu terbalik 4 rakaat sama. Kau ni ada niat, kau ni tak niat. Tunggu terbalik serupa. Tapi kau ni ada niat, kau ni tak ada niat. Rupanya hak kau ni buat ni, hak ni dikira jadi amalan. Yang ni tak jadi amalan. Saya tak ada niat. Kau ni puasa,
Pagi Ustaz, malam tu dia niat Ustaz, puasa Ustaz. Okey, siang hari tu tak makan, kelepek perut-perut ni, pasal tak makan. Kau ni pun sama. Tak makan juga sehari, semacam daripada doa. Tapi kau ni tak niat. Maknanya niat ni, tak makan tu, jadi amalan puasa. Kau ni tak niat, tak ada apa. Faham tak contoh tu? Faham ke saya duduk cerita? Nak cerita cara mudah ni. Boleh? Maknanya satu-satu amalan itu dikira, dipanggil, disebut sebagai amali syar'iyah, amalan yang dikira oleh agama kita, amalan yang ada niat. Selesai. Boleh faham tu? Semayang, puasa apa contohlah. Sama juga, simple. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, kita dalam kehidupan seharian, pasal nak banyak benda kita buat dalam sehari-hari. Saya buat contoh simple sudah. Ibu-ibu basuh baju. Ayah-ayah pergi kerja. Ambil dua contoh. Ibu-ibu basuh baju, ibu-ibu niat. Betul lah, ambil baju, takkan mesin basuh tu ambil baju buh sendiri. Maksud dia, kita kena angkat baju buh, sabun kita buh. Soalan dia, kita basuh baju tu niat tak? Kalau ada manusia yang basuh baju tu, dia niat. Benda tu adat, kebiasaan, buat harian punya kerja. Tapi kalau kata dia nak basuh baju tu, dia niat. Ya Allah, aku basuh baju ni, aku nak redha-Mu. Dia basuh baju juga, serupa lah. Kau ni basuh baju, kau ni basuh baju. Tapi dia basuh baju, dia niat. Rupanya basuh baju, dia jadi ibadat. Tu kan niat. Niat ni qasdu syai' muqtarinan bi fi'lin. Lintasan hati. Dia bukan mulut. Ayah keluar pergi kerja, niat apa? A keluar pergi kerja, B keluar pergi kerja. Dua-dua keluar pergi kerja. Tapi A ni bagus. Dia nak keluar pergi kerja. Ya Allah, tak latih. Aku nak pergi kerja ni, aku junjung perintah-Mu. Aku pergi kerja ni, aku nak redha-Mu. Aku pergi kerja ni, aku nak cari rezeki. Nak bagi kat anak bini aku. Dia keluar pergi kerja tak? Dua-dua keluar pergi kerja. Tapi hak ni pergi kerja dia jadi ibadat lah. Pasal niat. Habis tu hak ni tak niat tak ada. Nampak kata rugi yang kita selama ni. Tu kata dia jadi adat, kebiasaan. Masak, ada niat. Tak ada, kita tak buat apa. Habis kuat, masak tak masak, siapa nak masak lah rumah ni. Masak juga, betul. Masak juga. Kan? Sebab itu dalam hadis ni Nabi sebut di tengah tu, tengok. Bahawasanya Nabi kata, tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maksud dia setiap manusia, dia akan dapat panggu, habuan daripada niat dia. Kalau dia niat kerana Allah, dapat habuan tersebut. Kalau dia niat, Ustaz, tak mau bagi orang marah. Orang tak marah. Siapa makcik boh duit dalam tabung? Boh Ustaz, tak boh lagi orang kata kedekut pula. Jadi saya bubuh juga, betul. Kamu bubuh, orang tak kata kamu kedekut dah, betul. Kamu dapat habuan tu. Satu lah dapat, pasal niat. Faham lah, saya nak terjemah cara mudah lah. Boleh ke Ustaz no? Salah tu betul ya. Nak bagi mudah faham lah. Sebab tu penting rupanya no. Penting dalam hidup kita ni kena sentiasa meniat. Habis tu Ustaz nak tanya Ustaz, saya tanya saya jawab no. Habis tu Ustaz yang lama-lama Ustaz lu je no Ustaz. Hak dulu-dulu hak buat tak niat apa je no Ustaz. Tak tahu. Doa pada Tuhan mudah-mudahan Allah Taala terima amal kita tu. Yang tu lah. Setiap orang apa yang ia niatkan. Kan senang. Lepas tu orang duk sebut tentang bab ikhlas kan. Ikhlas ni bukan senang. Bukan benda senang. Tengok orang duk cakap, saya buat ikhlas. Bukan senang. Nak buat betul-betul kerana Allah Ta'ala tu bukan senang.
Boleh tak? Siapa yang ada kitab, boleh tak tulis sikit tepi buku tu? Cetik kat tepi buku tu. Lepas ni, tulis ayat saya sebut ni. Lepas ni, nak buat apa pun, niat. Tulis macam tu. Tulis kat buku tu. Lepas ni, dah tulis dekat tepi hadis, senang. Lepas ni, nak buat apa pun, niat. Ada seorang alim, ni cerita ni di Saudi. Ada seorang alim, seorang tu guru ni lah. Dia duduk dalam rumah dengan anak dia. Tengok lah, ni kita ambil pengajaran ni. Tiba-tiba ada orang main rumah, ketuk pintu. Dia suruh anak dia, wahai anak, buka pintu. Tolong buka pintu. Anak dia pergi buka. Rupanya ada orang bagi ni, kurir tu, barang tu lah. Bagi. Anak dia ambil, tutup pintu, masuk balik, bagi kat ayah. Nah ayah, barang. Tu ayah dia tanya apa? Simple lah. Saya ambil cerita ni, habuan kita, peringatan untuk kita lah. Ayah dia tanya, aku nak tanya pada kamu. Sewaktu kamu pergi ke pintu untuk buka tu, apa yang kamu niat? Kamu niat apa? Anak dia kata, ayah, aku pergi tadi, aku niat junjung perintah ayah. Pergi ambil barang tu pasal ayah suruh. Dia kata, sebab tu aku pergi buka, sebab ayah suruh aku pergi buka. Maknanya aku buat tu sebab junjung perintah ayah. Tu ayah dia kata apa? Kalau aku berada di tempat kamu, kalau aku ni duduk tempat kamu, setiap langkah menuju ke pintu tu, semuanya aku akan aturkan niat. Maksud dia, masa nak berjalan tu, aku dah pergi buka pintu ni, ya Allah, kau bagilah rumah tangga aku bahagia. Kau bagilah anak-anak aku jadi anak soleh. Kau bagilah kehidupan kami baik. Kau berkatilah kami. Kau bagilah rezeki yang murah pada kami. Setiap langkah tu dia kata, aku akan aturkan niat. Patutnya kita boleh tu. Tu duk bawa duit kadang tabung main kan. Kita bawa RM1, bawa RM5, bawa RM10. Betul. Ada orang niat sedekah Azad. Ada orang dia bagus, dia niat, ya Allah, aku bagi sumbangan ni, ya Allah, kau bagilah berkat rumah tangga aku, kau bagilah anak-anak aku berjaya, kau bagilah anak-anak aku jadi orang alim, kau bagilah kehidupan kami sejahtera, kau angkatlah masalah lah hidup kami. Boleh RM5 lah, tapi niat dia tu banyak. Tu orang reti. Saya mengaji kitab apa Bughyatul Tulab, saya kerja zakat lah. Datuk Hasan, Datuk Haji Hasan mantan mufti kita lah. Dia mengajar kami tentang bab mandi wajib. Dia cerita tentang bab mandi wajib dalam kitab tu. Cerita tentang ada orang mandi wajib, siram 3 kali kanan, 3 kali kiri, depan kiri 3, belakang kiri 3. Saya ingat ayat dia sampai hari ni. Dia kata dalam bahasa mudah macam ni, dia kata cuba tengok. Ada orang mandi wajib dapat pahala mandi wajib. Tapi ada orang mandi wajib dia dapat banyak pahala. Pasal apa? Pasal dia reti. Mandi dia dua mandi wajib. Tapi kau ni mandi dapat ganjaran pahala. Tapi kau ni jauh lebih banyak sebab dia mandi, dia dalam keadaan dia reti. Boh RM5 tadi. Ada orang sedekah RM5. Ada orang niat satu. Boh RM5 tak? Sebab apa? Niat. Ni main mengaji, main rakam apa semua ni, contohlah. Kita niat apa? Sekali dengan ustaz main mengajar ni, niat apa? Patut niat kena banyak niat. Aku main mengaji ni nak buang sikit jahil. Aku main mengaji ni nak Allah redha. Aku main mengaji ni mudah-mudahan aku dapat ilmu ni berkat, mudah-mudahan balik anak-anak aku mendapat berkat juga. Niat dia banyak-banyak. Any question? Tak apa. Sebab apa? Innallaha huwal ghani. Allah Ta'ala maha kaya. Detail tu maksud dia? Ni kita tak minta detail. Kita minta, ya Allah bagi keberkatan. Ya Allah kau murahkan rezeki. Itu secara umum.
Kalau ya Allah bagilah aku iPhone 13. Kalau boleh dapat petang ni, tu dah. Itu tak kena. Contoh. Itu detail. Kan? Tak kan? Tapi poinnya niat. Sebab tu lepas ni kalau boleh lah, sekali keluar lagi nak jalan balik lagi. Kalau lepas ni nak buat apa pun, niat. Kalau rasa nak cantik lagi, saya cadang je ni. Balik lagi, tulis, ambil kertas satu, tulis kat buku, tulis kat kertas tu, kena niat, pekat kat dinding. Habuan apa Ustaz? Habuan bagi ingat ni, bukan ada apa. Habuan untuk kita sebab afatul ilmi an-nisyan. Penyakit kepada ilmu ni, penyakit dia satu lah, lupa. Lupa. Jadi nak ikat hak lupa ni, tulis. Bukan suruh tulis pun, tulis tu lah. Kena niat. Ataupun jangan lupa niat. Tulis je lah kat benar pun. Saya pernah pergi sekali rumah Fadhil Ustaz Rosli Osman. Dululah. Dia kan ada cermin. Cermin tu lah, cerminnya tu. Dia ambil marker dia tulis kat tu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, macam mana kau segakkan rupa aku, segakkanlah akhlak aku. Doa apa? Doa tengok cermin. Dia bukan isu kita tak hafal doa tu. Kita kadang-kadang sebahagian kita hafal belakang doa tu. Tapi kita lupa baca. Tengok cermin lupa baca. Tengok. Tapi bila ada tulisan tu, dia ingat. Jadi kalau boleh lepas ni tulis. Tulis sikit ya. Tulis lah. Jangan lupa niat. Jadi nak buat apa-apa lepas ni, nampak kertas tu, oh niat. Buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Niat bagi elok, buat. Nanti dah jadi mangli dah, buanglah kertas tu. Faham kok mangli tu? Dah jadi kebiasaan, buang je lah. Ada soalan? Ada soalan? Alright. Baik. Sebab itu dalam ni baginda buat satu contoh, tak payah ulas lah cerita Ummul Qais lah, apa panjang cerita. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasul, siapa-siapa berhijrah, ni cerita zaman sahabat Nabi SAW lah. Siapa di kalangan sahabat hijrah nak dapat redha Allah, maka hijrahnya itu ke arah redha Allah dan Rasul. Selesai. Siapa yang hijrahnya itu kerana dunia, siapa yang berhijrah, amalan tu besar, tapi dia pergi tu sebab nak habuan dunia, ataupun pergi tu sebab nak menikah dengan orang. Nabi kata dia hijrah, dia dapat apa hak dia mau tu lah. Oh, maknanya Ustaz, niat tu penting Ustaz? Penting. Sebab tu yang main mengaji hari ni ingat, nak buat apa pun niat. Apa betul niat? Ni hak main mengaji ada, main siapa? Main kawan aja. Betul lah main ke? Main juga mengaji. Sila serupa macam orang. Sila sama aja, tapi niat sebab apa? Sebab orang aja. Ustaz main mengajak macam apa? Main mengajak macam apa? Ni kawasan dia. Tak contoh kan? Betul, cakap jujur senang. Betul, kalau kata niat macam tu, mai dapatlah habuan tu. Habuan tu dapat. Tapi habuan yang besar, betul tak dapat. Saya tak niat. Ni semua kena ni, bukan kata yang mengajak lah. Kita semua semacam. Kita semua tertakluk kepada tajuk pertama ni. Betul, lepas ni sama-sama betul niat. Main mengaji naik kereta 3-4 orang tu. Niat kita apa betul? Peringat ni. Understand? Alright. Ya, ngajak tutup wali ni senang. Cerita sikit faham banyak. Baik, sambung. Hadis yang kedua. Macam itulah cara kita mengaji, simple ya. Tulis kat tepi. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahihun. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah. Dia bukan pokok apa cermai ke apa ke, dia boleh hidup pi muyuk dalam ilmu bahasa. Kalau tengok dalam hadis ni, di ujung hadis an Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti. Sibti itu maksud dia ibnu, dia anak lelaki kepada anak perempuan. Maksud dia cucu lelaki daripada anak perempuan. Kan macam inilah, ibu-ibu ada anak laki-laki. Anak laki-laki kita kahwin, dapat anak, dapat cucu lah. Kita dapat cucu. Cucu daripada anak laki-laki. Itu biasalah. Tapi ada orang, ibu-ibu ada anak perempuan, ayah ada anak perempuan kita kahwin.
Dapat anak tak? Tapi hak tu cucu daripada anak perempuan. Dia. Cucu daripada anak perempuan dia panggil sibti. Sibti. Okey, selesai. Daripada Abi Muhammad, siapa dia Abi Muhammad ni? Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada kitab, catat sikit kat situ, lahir pada tahun ketiga Hijrah. Sayyidina Hasan ini lahir pada tahun ketiga Hijrah. Okey. Kemudian tulis tu wafat diracun. Saya tak ingat umur Sayyidina Hasan berapa. Tapi beliau wafat diracun lah. Diracun oleh siapa Ustaz? Ada riwayat mengatakan diracun oleh isteri sendiri. Isteri sendiri. Sebab ada tawaran daripada pemerintah. Kamu kalau boleh buat macam ni, kamu akan dapat sekian. Akhirnya dia buat. Dan keturunan Sayyidina Hasan inilah dipanggil Al-Hasani. Sebab tu kalau pergi tengok ulama-ulama dunia, kalau mari belakang dia tulis Al-Hasani. Al-Hasani. Ulama keturunan Nabi SAW. Belakang tu dia tulis Al-Hasani. Maksudnya dia ni keturunan Sayyidina Hasan. Okay. Kalau Sayyidina Husain dia panggil Al-Husaini. Tu dia ada beza. Tak apalah, nanti ada masa saya cerita lagi. Baik. Telah berkata, Sayyidina Hasan berkata, aku telah hafal daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang baginda hafal, apa dia yang Sayyidina Hasan hafal daripada baginda? Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu, kerjakan apa yang tidak meragukan kamu. Dapat pelan-pelan. Oh, tabung lalu. Niat macam-macam kan. Baik. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu. Maksud dia di sini Ustaz, apa-apa perkara yang meragukan dalam kehidupan kita, tinggalkan. Ni arahan umum lah untuk tinggalkan apa-apa yang ragu. Apa sahaja perkara yang meragukan dalam hidup kita, kita rasa tak sedap hati, boleh tak boleh? Tinggal. Boleh guna tak boleh guna? Tinggal. Boleh makan tak boleh makan? Tinggal. Boleh pakai tak boleh pakai? Tinggal. Kalau ada perasaan ragu seumpama tu, bagi diri kita sendiri, tinggalkan. Contoh simple. Ibu-ibu balik sekejap lagi jumpa pucuk paku tepi jalan. Contoh. Sertak Ustaz, teringin pucuk tu. Betul? Nak ambil Ustaz, tapi tak tahu tanah orang ke, tanah kerajaan ke. Tahu tak tanah siapa? Tak tahu. Lebih baik bagi kita, tinggalkan. Teringin Ustaz, tak apa, tinggalkan. Sebab kita tak pasti. Itu senang bahasa lah. Ada perniagaan. Perniagaan tu boleh masuk, tak boleh masuk Ustaz. Tak tahu, tak pasti Ustaz. Ada tok guru kata boleh, ada tok guru kata tak boleh. Kami ni duk dengar, duk belah bagi, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tinggalkan. Tu sifir mudahlah hidup. Panduan mudahlah hidup kita. Benda yang ragu, tinggal. Senang. Kami tanya orang alik, jangan buat keputusan. Ni tanya tok guru lah. Tok guru ni kata boleh, tok guru ni kata tak boleh. Betul? Makciknya lah. Tak pasti Ustaz. Tinggal. Makan ke, pakai ke, tak kira apa saja isu. Ragu, tinggal. Pernah dengar cerita dua orang tu tak? A jual tanah pada B. A, orang A ni, seorang lelaki A, lelaki bagus ni, dia jual tanah dekat B. Tak apalah, jual tanah selesai, bayar semua siap. B ni pula, bila dah dapat tanah, dia pergi korek nak majukan tanah tu. Korek, jumpa harta karun. Jumpa harta karun. Kita kalau jumpa harta karun, buat apa? Tunggu lagi. Tunggu lagi. Tapi laki-laki B ni bagus. Dia tak sedap hati. Dia kata betul, tanah ni tanah aku. Tapi boleh jadi harta karun ni harta karun hak A punya. Jadi dia tak sedap hati nak ambil. Nampak? Dia main ragu-ragu. Dia ambil dah Ustaz. Dia tak ambil. Dia bawa harta karun tu pergi dekat A. Dia kata ni harta kamu ni. Aku korek-korek tanah ni, aku jumpa harta ni.
Aku nak bagi balik pada kamu. Pasal ni bukan aku punya. Aku takut bukan aku punya. Masing-masing tak pasti siapa punya. Bagi kat A. A pun kata, aku dah jual tanah tu kat kamu. Apa yang dalam tanah tu kamu punya. Pak, masing-masing tak mau ambil. Akhirnya dua-dua pakai tak mau. A pun bagus, B pun bagus. Akhirnya bawa pergi jumpa hakim. Cerita pada hakim masalah macam ni. Lah kali hakim kata apa? Hakim tanya, A, kamu ada anak tak? Ada, anak lelaki. B, kamu ada anak tak? Ada, anak perempuan. Kawinkan anak kamu berdua, mahar dia yang tu. Pasal apa? Pasal dia dua orang baik. Masing-masing jaga benda yang tak pasti hak dia kah, bukan hak dia, dia tak pasti, dia tak ambil. Jadi dah ada baik ni, pasti keturunan dia pun akan jadi orang baik. Ibu-ibu duduk basuh baju, jumpa RM5 dalam mesin. Ambil tak? Macam tak tahu no. Ambil tak? Ibu-ibu tahu tak kata, ada seorang perempuan namanya Hindun datang bertemu dengan Nabi SAW, kena pula. Ada seorang perempuan namanya Hindun datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia bagi tahu pada baginda, dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasulullah, laki aku, suami aku Abu Sufyan ni, dia kedekut baik. Dia kedekut sungguh. Syahih ni maksudnya kedekut sungguh. La yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhaztuhu minhu wa huwa la ya'lam. Dia kata dia bagi kat aku nafkah tak cukup. Aku punya tak cukup, anak-anak tak cukup. Bila tak cukup, aku terpaksa ambil duit dia senyap-senyap. Ambil senyap-senyap, curilah bahasa Allah. Dia mari jumpa baginda tu nak tanya, boleh tak boleh? Dia ambil duit suami tak abang tu. Baginda sebut pada beliau, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nabi kata, ambillah apa yang cukup untuk kamu dengan anak kamu dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Ulama bincang panjang hadis tu, saya sebut mudah macam inilah. Rupanya ayah, ibu-ibu yang ada di sini, ayah yang ada di sini, dalam Islam, duit isteri, isteri punya. Duit suami, suami punya. Buat tolong. Duit suami, suami punya. Bukan kita punya tau. Siapa ajak duit isteri, duit suami, siapa ajak? Duit suami, suami punya. Duit isteri, isteri punya. Habis tu kalau nak ambil duit suami, Ustaz, minta. Suami nak pakai duit isteri, Ustaz, minta. Habis tu Ustaz, duit yang kami duk jumpa dalam mesin apa semua tu Ustaz, soalan dia, suami bagi tak nafkah dalam rumah? Sama ada dia bagi duit ataupun dia beli barang tu. Ada tak ada? Ada. Kalau ada dia bagi, cukup dah Ustaz. Dia bagi tu boleh lah abang belanja. Kalau macam tu, duit dia yang kita jumpa dalam mesin, kita tak boleh ambil tau. Kalau nak ambil, ambil bagi kat dia boleh. Tapi kita ambil pakai kat kita tak boleh. Itu nama dia curi. Bahasa saya kasar je lah. Duk ambil benda curi, lepas tu duk bagi anak makan. Lepas tu bila dia ketegak sikit, kita ingat apa ketegak, kepala cakap tak mau dengar. Dia duk sapu benda curi bagi kat dia, buat apa? Contoh. Lagi mudah faham. Sama? Mana boleh duit mereka? Tak boleh, memang tak boleh. Habis tu cara macam mana Ustaz? Saya cadang macam ni. Nak selesaikan masalah ni, balik sekejap lagi, jumpa suami habang kat dia. Abang, lepas ni kalau saya jumpa duit abang dalam mesin, saya ambil minta halal. Hak lepas-lepas saya minta halal, hak ke depan ni saya ambil Suami abang balik. Hang kalau jumpa RM1 hang ambil lah. 100 hang bagi balik lah. Tak apalah, yang penting habang. Habang ke anak-anak ni, mak dia basuh baju hampa ni, kalau mak jumpa duit mak ambil hampa basuh baju, hampa nak buang baju, buanglah duit-duit sekali. Hampa tak buang, mak ambil tak apalah, mak ambil lah, mak settle lah. Tapi habang tau, jangan duk ambil senyap tu, silapan. Duit mak bapak ke duit bapak?
Tapi dia bukannya boleh ambil macam tu saja, tak boleh. Betul lah harta anak, harta bapa, tapi bukan boleh ambil macam tu saja. Bukan anak kerja, mau ambil semua duit gaji pegang. Dah bukan macam tu. Anak ada tanggungjawab. Tambah kalau anak tu kahwin. Ibu-ibu kalau ada anak kahwin, ibu tahu tak? Ibu-ibu duduk nombor 3 tau. Anak yang berkahwin, anak lelaki bila kahwin, tanggungjawab gaji dia nombor 1 pada siapa? Bini dia nombor 1. Nombor 2 anak dia. Mak pak dia jatuh nombor 3 tau. Jadi kita tak boleh kontrol dah tau. Kita pula duduk jatuh. Hang dapat gaji bagi kat mak, mai mak tok hang ambil berapa bagi kat bini hang berapa. Nak boleh. Tu kita kacau hak orang tu. Macam tu atok dah je macam tu, nampak gaya. Oi, tak boleh. Tak boleh, tu hak dia. Kita dah jatuh nombor 3. Abang kalau dia kata ambil lah mak, oi. Bagilah dapat lesen sekali. Lesen tu abang, ni mak nak abang gambar nak mak kalau jumpa baju abangnya sekali tau. Kalau jumpa dalam mesin, saya ambil lah. Dia kata ambil lah. Tapi kalau banyak-banyak bagilah balik. Okey tu. Mana dapat lesen. Nah, jumpa apa ni ambil ya. Tapi jangan ambil senyap-senyap tau. Saya sebut dah ayat awal tadi kan. Kita hidup atas muka bumi ni ada peraturan. Jadi hidup kena ikut peraturan yang Tuhan letak. Kita tak boleh buat ikut suka kita. Understand? Alright. Selesai? Baik. Jadi baginda menyatakan, tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu, kerjakan apa yang tidak meragukan kamu. Maksudnya yang kamu yakin, silakan. Jadi kat tepi buku tu catik sikit, tulis kat buku tu. Kalau ragu-ragu, tinggal. Tulis kat tu ya. Kalau ragu-ragu, tinggal. Boleh. Tulis tu. Kalau ragu-ragu, tinggal. Ataupun kalau tak sedap hati, tinggal. Nah, boleh lah makna serupa lah tu. Lepas tu bawah dia tulis, kalau yakin, sapu. Tapi yakin tu bukan yakin kita sendiri lah. Tanya para alim ulama dulu lah. Makna kita dah dapat kepastian. Oh, yang ni boleh jalan. Dan kita yakin dengan perkara tersebut. Hadis yang ketiga, wallahu alam. Nantilah baca. Kita baca. Pukul 10 dah. Berhenti. Baik. Okey. Tak apalah, hadis nombor 3 nanti kita berhenti. Pasal hadis nombor 3 ni panjang kan ni. Ni nak cerita bahas jenis suka tengok cerita Korea. Hak mana suka duk menyembang. Saya sebut satu dulu boleh. Ibu-ibu yang ada di sini. Antara perangai orang Islam yang bagus lah. Orang Islam hak baik ni. Antara perangai dia tak ambil peduli sangat. Perkara-perkara yang tak ada faedah untuk agama dia. Tak ada manfaat untuk akhirat dia. Tak ada manfaat untuk dunia dia. Tak ada manfaat untuk ilmu dia. Orang hak Islam bagus ni, dia tak ambil kisah dengan benda-benda yang tak ada kaitan dengan kehidupan dia. Contoh macam ni. Orang beli sofa baru. Ada kaitan dengan hidup kita? Tak ada kan? Habis tu yang kita duk ambil tahu sangat. Sampai duk pergi cerita kat orang ni, hantar nak beli sofa baru. Pergi jumpa orang ni, hantar tak nak beli sofa baru. Dia ambil duit mana tak tahu tu. Mahal tu sofa tu. Aku tengok dalam Shopee kat 6,000. Anak dia semua kerja kilang ya, ambil duit mana. Lah yang duk kalut tu buat apa? Ada kaitan dengan hidup kita tak? Tak ada. Tak ada. Tak usah ambil kisah sangat. Ayah-ayah di sini minat bola. Minatlah Chelsea ke MU ke apa. Cukuplah minat. Nak tengok-tengoklah. Ni sampai bila pasukan Chelsea kalah, esok pergi kerja tu murung. Dia murung. Kan? MU kalah, dia murung. Pergi kerja tu murung. Pasal apa murung? Dia atas malam kalah kena 3 biji. Kan? Padahal dia duk murung tu, Ten Hag bukan kena dia pun. Kena Ten Hag. Ten Hag tu pengurus pasukan Manchester. Eric Ten Hag bukan kena dia pun. Rashford bukan kena dia pun. Tak ada Harry Maguire pun tak kena dah. Tapi dia murung. Kata apa dia yang duk ambil berat sampai macam tu sangat. Sedangkan tak ada faedah apa pun. Rupanya kita dalam hidup tak boleh ambil
teruk sangat perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan kehidupan kita. Orang Islam bagus ni, dia ambil berat benda ada kaitan dengan hidup dia, ada kaitan dengan akhirat dia, ada kaitan dengan dunia dia, dia ambil ada kaitan dia. Orang Islam Palestin jadi macam-macam ni, dia ambil kisah. Pasal apa? Agama kata tu adik-beradik kamu, dia ambil kisah. Jenis orang Islam dia macam tu ya. Nanti kita mengaji tajuk ni sedap ni. No? Dah last kali tajuk ni bab cerita orang lelaki ya. Kita orang lelaki di rumah kena buat kerja. Itu nantilah bulan depan. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Sedap tajuk ni. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Kalau rasa tak ada soalan, saya nak minta satu boleh tak? Satu ya. Saya duk cari tak jumpa. Okey. Tak ada soalan Okey. Kalau rasa tak ada soalan, saya minta izin satu. Buka surat 112. Sikit ya, 112. Saya nak kait hak tajuk tadi, hak basuh baju, hak jumpa barang tepi jalan, jumpa apa, hak bak ragu-ragu, ambil hak orang tu lah. Tengok surat 112. 112. Nampak kan hadis yang bahasa Melayu atas tu sekali kan? Boleh tak saya share sikit-sikit ya? Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merampas hak seorang Islam dengan cara yang salah, siapa-siapa ambil hak orang cara tak betul lah, curi, tipu apa semua masuk sekali lah, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan baginya masuk syurga. Okey, siapa faham ayat tu kan? Seseorang bertanya, meskipun hanya benda yang tidak berharga ya Rasulullah, macam mana kalau benda yang kami ambil itu benda yang tak ada nilai, tak ada harga? Benda tu bukan benda yang orang punya, hak orang, tapi benda tu tak nilai sangat. Macam mana kalau kami ambil? Baginda menjawab, meskipun sepotong ranting pokok arak, pokok di daerah Arab. Pokok arak tahu pokok apa? Pokok kayu sugi. Pokok kayu sugi. Tu kan kita tengok kayu sugi tu kan. Di negara Arab, pokok kayu sugi tu dia dah pokok dah, pokok arak dia panggil. Pokok tu bahasa kampung kita macam ni lah. Siapa nak gosok gigi, panjat, kepak, papak ujung bagi hancur, tonyoh. Itu ya, benda free. Benda tak ada harga, orang tak jual. Dulu orang tak jual benda tu. Lah jual lah. Tapi dulu orang tak jual. Siapa nak gosok gigi, panjat, kepak, papak, tonyoh. Tapi rupanya benda free macam tu pun. Tapi kalau orang punya sangkut lah. Kalau yang ni sangkut, kalaulah takat ranting tu pun sangkut, cuba bayang. Kalau ambil duit orang, tipu duit orang, ambil tanah orang, ambil hak orang, tak kira lah curi ke tipu ke kelentong kena, tapi hak orang lain kita ambil. Tahu lah. Minta tak apa. Mana dia ambil hak tu? Dia pinjam Ustaz. Lepas tu dia kata nak bagi balik dalam masa 3 hari. Lah dapat tong setengah dah Ustaz. Sama. Hak orang. Sama ada hak individu atau hak orang ramai. Kena bagi balik. Lepas tu yang mana main mengaji ni, kalau ada sudip, senduk, pinggan, mangkuk hak masjid punya, hantar balik tu. Orang punya. Balik sekali tengok kat dapur tu. Kalau ada pinggan mangkuk hak jiran punya. Kan jenis duk bagi budaya. Bagi balik lah. Ya. Benda jumpa setahun. Tapi kena iklan. Benda tu jumpa, kena iklan setahun. Kalau benda berharga, sekarang ni serah pada majlis agama. Jangan ambil.
Oh, tak boleh. Tak boleh. Bukan harta kita. Kita nak nilai, kita nak buat wakaf, bukan harta kita. Contoh dah. Macam handphone. Kita iklan setahun dah Ustaz. Iklan setahun dah. Tak ada siapa nak main ambil Ustaz. Kan? Betul. Macam contoh handphone. Jumpa di mana tu? Oh, okey. Alright. Maknanya handphone tu Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Kami pun duk tunggu orang main minta kat stone dah Ustaz. Lain-lain kali tak ada. Bila tak ada Ustaz, kami buat apa? Ada sebagai orang dia tak tinggal macam tu lah. Tapi ada orang dia jual Ustaz. Dia jual duit tu dia derma. Boleh tak boleh Ustaz? Boleh. Tapi kalau kata tuan dia main balik minta, kita kena beli bagi balik tau. Tak, betul lah. Maksud dia kalau lepas tu tuan dia main minta balik, kena bagi balik. Habis tu yang kami sedekah masuk dalam tabung tu, yang kami sedekah dalam tabung tu jadi hak kita pula lah. Tapi kena bagi balik. Kan senang. Tak silap saya baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dalam rumah, ada buah kurma atas katil. Buah kurma atas katil. Tapi pintu tu tingkat terbuka. Nabi sampai tu, Nabi ambil buah kurma, Nabi buang. Buah kurma tu sebiji buang. Sebab apa? Sebab tak pasti. Yang ni yang dalam rumah punya ke, ataupun orang luar mungkin baling masuk, jatuh atas katil tu. Ambil dan serah kepada yang sepatutnya. Kalau nak senang, kalau jumpa kat masjid, serah kat pengusaha masjid. Kalau jumpa tengah jalan, letak iklan di situ, kita pegang. Letak iklan. Kalau kita barang-barang berharga ni, sebenarnya orang serah kat serah masjid, tak apa. Masjid akan serah kepada Baitul Mal ataupun majlis agama. Kalau barang berharga ni, kita akan serah pada majlis agama lah. Itu cara paling selamat. Saya rasa masjid lah ada, dia boleh terima benda tu. Nanti sampai masa, masjid akan serah pada majlis agama. Itu cara. Boleh no? Pakat-pakat jagalah. Nah, benda-benda ni kena jaga. No? Nanti kita mengaji. Ada soalan lain? Ada makan tak ni? Ada makan? Alright. Baik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kitab tu kalau boleh catik sikit lah. Tarikh kita mula mengaji. Catik no? Nanti nak tengok berapa tahun mengaji kitab ni. Boleh insya-Allah. Nanti bulan depan insya-Allah kita akan baca habis satu tajuk lah. Tadi kita baca isi kandungan tu. No, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Ada pengumuman. Oh, baik. Yang pertama sekali, sekali ada kalender percuma. Nah, ambillah seorang satu, sangkut di rumah untuk tahun depan, kalender 2024, satu. Yang kedua, saya dimaklumkan, kotlah ada siapa-siapa di sini yang ada rezeki yang lebih. Kalau siapa-siapa nak buat wakaf, kita nak beli rehal. Ni kan duk main mengaji, duk lapik buku atas lantai ni. Nampak tak cantik? Jadi pihak pengurusan cadang kita nak beli rehal. Jadi kalau ada siapa yang ada rezeki lebih, kot nak buat wakaf pembelian rehal tu, nanti berurusan dengan boleh berurusan dengan pihak dewan. Jumpa dengan siapa? Jumpa dengan nama apa? Syafri. Jumpa dengan Cik Syafri. Sekali tiga ni. Jumpa dengan abang kita ni, hero kita. Kot lah ya. Ustaz pun boleh. Kalau ada siapa nak buat wakaf, niatlah untuk mak ayah, untuk ahli keluarga kita yang dulu-dulu. Boleh insya-Allah nah. Yang tu lah dulu. Nanti ada yang lain saya akan maklum semula. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال
falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tajuk niat tadi jangan lupa. Niat tu jangan lupa. InsyaAllah. Wallahu a'lam.